Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ke? Katanya teman di sini mendoakan anda semua sihat, sejahtera. Alhamdulillah. Kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan hari ini alhamdulillah saya Da'i Hadari akan temankan anda hinggalah ke penghujung rancangan nanti. Seperti biasa, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik yang berbeza-beza dan istimewa kepada anda semua. Bahkan kita tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Tujuannya satu, iaitu untuk membawa kefahaman dan sebarkan ilmu untuk kita bersama. InsyaAllah untuk hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, anda boleh saksikan perbincangan topik perkara sunat dalam solat ini. Anda boleh tonton siaran hari ini secara high definition, itu bahasa orang Perak ya, bahasa Melayunya iaitu definisi tinggi, di www.tonton.com.my. Tadi saya ada kongsikan satu tajuk yang mana hari ini kita akan bicarakan dengan lebih lanjut, iaitu perkara sunat dalam solat. Jadi mungkin ramai juga yang masih lagi confused, tertanya-tanya apakah antara amalan sunat dalam solat ni. Kalau tertinggal yang ni, apa nak dibuatnya? Yang ini yang sunat yang kena sujud sahwi ke tidak ni, macam mana ni, pening ni. Jadi hari ini kita bicarakan yang mana pencerahannya kita semua sangat bertuah kerana kita bawakan kembali yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok bila doktor bersama dengan saya ni. Mesti banyak yang doktor akan refreshkan kita balik doktor ya. Dulu pernah belajar tapi itulah banyak benar makan semut ni ya. Baiklah doktor. InsyaAllah untuk hari ini saya yakin doktor akan kongsikan daripada A sampai Z berkaitan dengan perkara sunat dalam solat. Cumanya di awal ini, apakah itu sunat dalam solat dan kebaikan kalau kita dapat lakukan perkara-perkara sunat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah, kerana yang paling layak dipuji adalah pemilik segala kenikmatan. Betul. Jadi apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, kita syukur kepadanya. Semoga Allah merahmati, Allah meridai, dan kita gunakan sebaik-baik kehidupan di hari ini untuk mencari redanya, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih pada Da'i Hadari. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Orang kata tak cukup tidur pun segak. Ya Allah, kantoi. Kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, dah di pagi hari lagi mereka dah bersedia, alhamdulillah, bersemangat. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kebaikan yang berlipat kali ganda kepada mereka yang menyediakan program yang terbaik dalam program Tanyalah Ustaz. Kepada para penonton yang setia, semoga Allah merahmati, Allah meridai, Allah berikan kebaikan kepada kita walau di mana juga kita berada. Jangan lupa kongsikan ilmu ni kepada orang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Bila disebutkan tentang tajuk iaitu perkara-perkara sunnah dalam solat ataupun ketika mana kita nak mengerjakan ibadah solat, sudah pasti ia banyak. Cuma apa yang saya nak sampaikan dalam tajuk ini, yang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, "Sallu kama raaitumuni usalli." Kata Nabi, solatlah kamu. Jadi kalau Nabi suruh kita solat, mungkin kita tak tahu. Sebab agama ni tak boleh kita cipta, tak boleh kita reka, tak boleh kita ikut akal kita. Maksudnya sekadar teori saja tak cukup? Sekadar teori saja tak cukup. Kita rasa kita nak buat, rasa macam inilah kita solat, macam inilah tangan kedudukannya, macam inilah. Jadi dia tak boleh. Dia mesti datang daripada Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW memberitahu bahawa, kata Nabi, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi kalau zaman sahabat, tak apa, sahabat tengok Nabi solat, ada amalinya. Tengok, Nabi solat begini tahiyat awalnya, begini tahiyat akhirnya. Inilah yang disebutkan sebagai sunat, yang kalau kita tak buat, maka sunat untuk sujud sahwi. Kalau kita, maknanya kalau kita panjang, Nabi tegur dan sebagainya. Maknanya di sana Nabi mengajarkan. Dan dalam banyak hadis, Nabi tegur para sahabat yang salah dalam ketika mereka mengerjakan solat. Ada sampai yang Nabi suruh solat balik. Sebab apa? Sebab bukan saja tidak melakukan perkara sunat tu, tak apa, tidak meraihkan rukun, tidak ada tamakninah. Nabi kata, solat balik, sesungguhnya kamu tidak solat. Terkejut lelaki tu, dia solat. Kemudian selepas daripada tu Nabi suruh dia solat, habis solat Nabi suruh dia solat lagi.
Kata lelaki tu lepas Nabi suruh tu dia solat kembali. 3 kali dia solat. Kemudian Nabi suruh dia solat. Rupanya dia tidak ada tamak ninah. Yang tu rukun. Sebab tu kita, dalam kita solat, yalah kita dah tahu solat ni mungkin sejak daripada tadika lagi guru dah ajar. Sebelum kita nak ke sekolah, mak ayah kita dah ajar. Cuma kadang-kadang kita keliru. Rukun, syarat, mana syarat sah, syarat pula dalam ketika mana kita nak menunaikan. Maka inilah yang intipati yang kita akan mempelajari, apakah perkara-perkara sunnah. Cuma saya nak sampaikan seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, kalau kita lihat Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi SAW, ketika mana dia mendirikan solat, umpama tiang yang tegak. Maksudnya umpama sebatang kayu yang diletakkan dan dia tidak bergerak. Jadi kata para alim ulama, bukan Abdullah bin Zubair, banyak para sahabat yang solat mereka khusyuk. Jadi kita tanya hari ni, kenapa solat kita tak khusyuk? Sebab apa kita sepatutnya kita solat, kita boleh kawal emosi kita, kita boleh kawal perasaan kita, kita boleh kawal hawa nafsu kita, tetapi walaupun kita solat, emosi kita tak terkawal, sehingga ada asyik nak marah, melakukan perkara-perkara yang di luar daripada batasan syarak. Sedangkan solat itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maknanya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa solat kita tak dapat cegah? Jadi adakah disebabkan solat kita ini tak diterima? Nah, ini persoalan-persoalan yang kena tanya diri kita. Jangan tengok orang. Tengok orang, kau ni solat aku tengok Allah tak terima. Macamlah solat kita Allah terima. Jadi sebab tu kita check list hari ni sama-sama supaya kita faham bahawa bila kita nak melakukan ibadah solat itu, ibadah solat kita sempurna. Dan macam yang Da'i Hadari tanya, apa hikmah? Yang pertama, hikmah yang paling besar, kita ikut Nabi. Sebab bila kita di sana nanti, yang paling penting adalah antaranya kerahmatan Allah sudah pasti. Kita nak syafaat baginda Nabi SAW. Biarlah kita melakukan ibadah ni, kita buat seperti mana yang Nabi buat. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran sangat jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang cinta kepada Allah, yang sayang kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah ikut engkau. Jadi bila kita ikut Nabi, sudah pasti jalan kita selamat dunia dan juga akhirat. Itu sebablah kita kena tahu perkara-perkara sunnah dalam solat. Walaupun tak buat, dia tak membatalkan solat, tetapi kerana hadirnya cinta kita kepada Nabi menyebabkan kita buat, menyebabkan kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan juga bagaimana kalau kata yalah kita dah tunaikan kewajipan, pahala wajib tu dah ada dah, kita dah dapat dah. Sunat, pahala sunat tu sebesar mana kalau kita dapat lakukan perkara-perkara sunat dalam solat? Setiap perkara-perkara sunnah ni dijanjikan pelbagai orang kata pahala, ganjaran. Contohnya untuk saf hadapan, berdiri di saf yang pertama. Dari situ dah dikira. Daripada situ dah dikira. Bukan daripada situ, daripada berwuduk lagi dah dikira. Jangan kata saf, berwuduk. Sebab kita pernah sebutkan tentang pahala bagaimana Bilal bin Rabah, tapak kakinya didengari dalam syurga. Betul. Jadi Nabi tanya, apa amalan yang kamu buat sepanjang kamu duduk dalam Islam? Apa amalan? Sebab aku dengar tapak kaki kau ni dalam syurga. Kata Bilal, aku tak buat apa-apa melainkan yang aku istiqamah, lepas aku berwuduk aku solat 2 rakaat. Maknanya daripada wuduk tu dah ada dah dia mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi sudah pasti, bukan daripada itu saja, daripada azan lagi. Sebab itulah kita akan pecahkan sekejap lagi nanti dalam praktikal, apakah sunnah-sunnah sebelum solat. Macam kita lah, sebelum kita nak travel ni, ni musim cuti ni, itulah pasalnya. Apa yang persediaan yang kita dah buat? Kita dah packing, orang kata dah letak beg kita semualah. Keluarga komplit, tak ada yang tinggal. Itulah. Kan? Kemudian semasa pula di mana kita dah buat dah, mana nak pergi, mana kita nak makan, kemana tempat-tempat yang menarik. Jadi selepas tu tengok gambar-gambar. Jadi sama juga dalam ibadah. Kenapa kita tak buat persediaan awal sebelum nak solat? Jadi kita solat,
itulah yang kita kata adalah janji solat. Yang ni yang ramai orang sebut, Ustaz, janji solat. Betul lah janji solat, tetapi adakah solat kita kualitinya macam mana? Yang ni yang persoalannya. Jadi kita akan kupaskan sebelum, semasa dan selepas mengikut sunnah Nabi SAW. Okey, baik. Itu dia. Mudah-mudahan semua dah faham dan insya-Allah kalau ada soalan nak diajukan, tak ada masalah, kami alu-alukan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen untuk kami sama-sama bawakan sebentar sahaja lagi. Baiklah, Doktor. Ni ada orang tanya soalan kat Dr. HD ni. Apakah hikmah dan kelebihan di sebalik setiap perkara-perkara sunat dilakukan dalam setiap solat seseorang itu? Tadi doktor ada cerita sikit dah. Apa yang lain pula hikmah dan kelebihan? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Satu tadi kita dah sebut tanda cintanya kita kepada baginda Nabi SAW. Sebab Nabi adalah orang yang menerima wahyu daripada Allah. Dan disebut sebagai kekasihnya. Jadi kalau kita ikut kekasihnya, kita juga akan menjadi kekasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dia melengkapkan apa yang kurang. Dalam solat kita, yang wajib kita buat adalah rukun. Tetapi mungkin rukun kita itu tidak sempurna, yang kita terlepas pandang. Mungkin tamak ninahnya kurang, ataupun mungkin kita kurang khusyuk dan sebagainya. Jadi dengan kita melakukan sunnah, dia akan menampung perkara-perkara tadi. Perkara-perkara tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para alim ulama, iaitu mendapat ganjaran yang besar. Yang kita dah sebutkan tadi, banyak sebenarnya ganjaran-ganjaran apabila kita melakukan sunat. Perkara-perkara sunat ini menjadikan kita mendapat ganjaran berlipat kali ganda. Contohnya, sunat kita solat berjemaah. Solat berjemaah, masuk je solat berjemaah, sab'a wa ishrina darajah, 27 darjah. Maknanya kalau nak dapat 100 tu, daripada wuduknya, daripada iqamatnya, kemudian masuk pula, kemudian khusyuk pula, barulah kita rasa kualiti solat tu. Jadi sebab itu berjemaah je dah 27. Itu pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekiranya kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dia melambangkan syiar Islam sebenarnya. Sebab bila Nabi buat, maka bila kita ikut, dia adalah syiar. Maknanya syiar ni petunjuk yang membezakan antara orang yang ada Nabi dengan orang yang tak ada Nabi. Orang yang ada agama dengan orang yang tak ada agama. Sebab apa kamu solat? Sebab Nabi ajarkan. Sebab tu, sebab apa kamu solat? Tak boleh kita jawab. Sebab saya suka. Saya rasa saya ni baik. Tak boleh. Sebab tu apa sahaja kita kena kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Kemudian kata para alim ulama, bukan tu saja, dia menjadikan kalau kita buat perkara-perkara sunnah, menjadikan kita lebih berfokus. Sebab Nabi ajar ni, perkara yang Nabi ajar, perkara yang Nabi tunjukkan supaya kita, solat kita ni berkualiti. Contoh, antara sunat yang perlu kita buat adalah memandang tempat sujud. Tempat sujud tu kita pandang. Kenapa Nabi ajarkan kita pandang tempat sujud? Kalaulah tak diajarkan, sudah pasti mata kita ni melilau. Tengok cap jenama kain orang. Itu okey lagi doktor. Tiba-tiba kan dekat masjid kan ada yang perkataan bergerak tu. Dia pandang itu. Siap boleh baca lagi. Dia baca pula. Tengok pula siapa yang berkuliah hari ni. Kadang-kadang AJK lupa tutup. Tengok. Malam ni ada kuliah maghrib. Dai hadari. Tengok segak pula orang ni. Nampak? Sebab itulah kadang-kadang kalau kita tak ikut macam mana Nabi ajarkan, kita tak dapat nilai khusyuk tu. Jadi Nabi ajarkan untuk kita buat perkara-perkara sunnah ni, tujuan dia apa? Melatih hati kita ni konsisten, fokus pada ibadat yang kita sedang buat. Dan Nabi nak ajarkan bagaimana kita nak merebut keredaan Allah, kasih sayang Allah, yang mana kalau kamu buat, Allah pasti sayang. Sebab Nabi buat. Jadi sebab tu kelebihan-kelebihan inilah yang kita nak buat, kelebihan inilah yang kita nak capai pada hari ini dengan izinnya. InsyaAllah. Okey, doktor. Ya, sunat dalam solat ni ada berapa bahagian? Jadi itu yang doktor kena kongsikan kejap je lagi. Boleh doktor ya? Kalau nak tahu berapa bahagiannya, selepas ini tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan buat anda semua para penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, tak kira di mana saja anda berada, masih terus setia. Dan hari ini kita bicarakan, kita sembang-sembang, bawakan perkongsian ilmu berkaitan dengan perkara sunat dalam solat bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Cumanya kita sebut beliau, kita panggil beliau dengan Dr. HD. Baik, Dr. HD. Apa yang doktor tulis banyak sangat ni? Mungkin perincian berkaitan soalan saya tadi. Berapa banyak, berapa bahagian perkara sunat dalam solat ni, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Hadari, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Jadi Ustaz nak minta sebelum kita nak ke papan putih, kongsikan live kita, like dan share kepada sahabat-sahabat. Semoga ilmu ni bermanfaat bagi mereka dan sekiranya mereka buat, kita juga dapat saham akhirat. Yang tu penting insya-Allah. Jadi Da'i Hadari dan ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang menonton pada pagi ni, perkara sunat ketika mana ataupun semasa kita nak melakukan ibadat solat ni, dia terdapat 3 jenis sunat. Jadi kita kena tahu bukan saja dalam ketika mana kita mengerjakan ibadat solat tu. Maknanya dalam solat ni kita sedang solat, itu saja. Tak, sebenarnya kata para alim ulama seperti mana di dalam kitab-kitab fiqh, antaranya fiqhul manhaji yang dikarang oleh ulama-ulama yang bermazhabkan mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahawa di sana ada sunat-sunat sebelum solat, ketika solat dan juga selepas solat. Baik, sebelum kita nak pergi ke papan putih, saya nak terangkan bahawa apa perbezaan rukun dan sunat ataupun wajib dan sunat. Baik, bila kita sebut rukun, rukun yang kita dah tahu ada 13 rukun. Dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun. Dia bermulalah dengan kita berdiri tegak, niat, kemudian takbiratul ihram sampailah salam. Ada 13. Jadi rukun ini iaitu perbuatan yang dilakukan ketika solat. Maknanya, saya ulang sekali lagi, rukun ialah perbuatan yang dilakukan ketika solat. Maknanya semasa kita solat, kita kena melakukan 13 rukun ni. Kalau tiba-tiba kita skip satu, Ustaz, saya nak skip lah, contohnya saya tak nak baca Al-Fatihah panjang sangat, maka solat kita itu tak sah. Tidak sah. Sebab tu rukun. Adapun perkara sunnah, iaitu perkara yang mana sekiranya dilakukan, dia buat perkara ini, maka dia dapat ganjaran yang banyak daripada Allah. Dapat ganjaran. Tapi sekiranya dia meninggalkan, maka solatnya tetap sah. Dan tidak jadi masalah pada solatnya. Cuma tidak dapat pahala. Pahala solat tu dapat. Cuma pahala-pahala tambahan. Yang ni yang tidak akan dapat. Melainkan sekiranya dia meraihkan. Baik. Kita tengok satu persatu. Jadi insya-Allah abang kamera nanti dia akan fokus. Semua boleh snap gambar. Dan insya-Allah saya juga akan letak di FB saya dan saya akan berikan supaya kita nampak dengan lebih jelas. Baik. Terdapat 3 jenis sunat ketika solat, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Okey, sebelum solat, sebelum nak solat apa dia? Azan dan iqamah tu sunat. Pada minggu lepas kita dah sebut dah tentang azan dan iqamah. Dia sunnah. Dan ada pula perkara-perkara sunnah ketika mana kita nak melakukan azan. Ada perkara sunnah, sunat berwuduk. Kemudian bila dah sampai hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tu, kita memalingkan belah kanan, belah kiri, bukan badan, kepala sahaja. Kita dengan badan-badan kita berpaling. Tak, kepala sahaja. Itu pun ada perselisihan pandangan. Itu pada minggu lepas. Saya tak nak sentuh sangat. Jadi azan dan iqamah. Yang kedua, meletakkan sutrah. Ni pun kita dah bahas kan. Sutrah tu penghadang yang kat depan tu. Jadi siapa-siapa yang belum tonton boleh tengok di FB Tanyalah Ustaz. Dia ada di situ. Maknanya meletakkan sutrah, meletakkan penghadang di hadapan tempat sujud kita, supaya sujud kita lebih konsisten, kita lebih berfokus. Saya nampak mata tu macam nak tanya tau. Itulah ada soalan yang saya nak tanya. Boleh sekarang? Boleh, teruskan. Boleh. Baik, alang-alang doktor ada cerita tentang meletakkan sutrah ataupun penghadang ni, juga mewakili para penonton di rumah. Macam mana sutrah tu? Yang dikatakan sutrah tu saiznya besar mana? Adakah kena letak gedabak besarnya ataupun kena letak cukup sekadar handphone ke telefon bimbit, macam mana doktor? Baik, terdapat dalam hadis Nabi SAW, sutrah ni adalah penghadang yang mana penghadang itu yang mesti nampak.
dia tak besar mana, maknanya dia lebih kurang sejengkal, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, sejengkal di hadapan, dan dia boleh diletakkan kayu ataupun apa sahaja, sama ada beg, handbag kita. Tapi pastikan sujud tu biar khusyuk lah, takut letak handbag bangun-bangun hilang. Allah. Ataupun jangan letak member kita kat situ. Kan itu jenazah dah. Jenazah jadinya. Jadi kita letak, ataupun dalam seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis, sekiranya tidak ada, maka kita kena buat garisan. Dan garisan itu sekarang ni diaplikasi melalui sejadah kita tu lah. Maka kalau kita tengok sejadah kita, sudah tahu itu di hadapan itu tak boleh kita lalu. Ketika mana, maknanya di hadapan sejadah boleh, dalam sejadah tu jangan, sebab itu adalah kawasan sujud. Sekarang kalau kat masjid dia ada garisan panjang, jadi itu sudah mencukupi kata ulama. Cumanya kadang-kadang kita ni tak perasan, jadi diletakkanlah sesuatu, contohnya kerusi ke apa sahaja yang menyatakan kita nak solat, dan kita dah tunjukkan dia adalah sejengkal, kita diperbuat daripada kayu, diletakkan di hadapan kita, itu sunnah. Okey. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang elok dan baik. Maknanya memakai pakaian yang elok dan baik, nanti kita akan bicarakan warna apa ustaz. Maka di dalam hadis Nabi SAW ada menyebut, dan para sahabat juga, Nabi SAW menyukai kalau boleh warna putih. Khususnya orang yang nak solat Jumaat dan sebagainya. Nanti kita akan bacakan hadis tu. Cumanya memakai pakaian yang elok, apa saja pakaian yang kita rasa dia elok dan baik. Baik ni maksudnya wangi, maksudnya tidaklah menyakit, kalau berjemaah tak menyakiti hati orang. Kemudian menutupi aurat. Walaupun lelaki daripada pusat sampai ke lutut, dia janganlah semayang pakai kainnya. Itulah pasalnya. Bulu ketiak punya panjang. Kan, relax, takbir Allah. Biasalah kita solat ni tutup aurat jadilah. Itulah. Jadi terkejut jemaah sebelah. Jadi dia tak tutup badan dia. Hatta pakai singlet. Singlet yang apa? Yang warna putih tu. Yang putih macam ni kan, yang berlubang-lubang tu. Yang berlubang tu kan. Itu hukumnya makruh. Sebab bahu nampak. Sebab berdasarkan dalam hadis Nabi SAW, jadi kena tutup kalau boleh berbajulah yang berlengan. Jangan yang tak berlengan ni. Singlet yang tak berlengan sah, tetapi hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, solat berjemaah, itu juga sunat. Kemudian yang kelima, saf yang rapat. Maknanya kita dah mendirikan saf. Seperti mana dalam hadis Nabi, sawwu sufufakum, rapat-rapatkanlah saf kamu. Fa inna taswiyatus sufu min tamami solat. Sesungguhnya dengan merapatkan saf itu akan menyebabkan solat kamu sempurna. Itu sebelum. Kalau semasa solat pula, dia ada dua. Yang pertama, sunat aba'ad. Sunat aba'ad ni dia ada berapa? Dia ada 7 perkara. Saya tulis 6. Dia ada 7 perkara. Minta maaf. Saja nak test tu. Yalah. Okey, 7 perkara. Jika tidak dilakukan, maka sunat untuk sujud sahwi. Kalau sunat aba'ad ni, apa dia 7 perkara? Iaitu doa kunut. Maknanya kita berdiri untuk doa kunut, membaca doa kunut, berselawat ke atas Nabi. Dah 3. Itu untuk kunut saja. Kemudian 3 lagi, tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Berapa? Dah 6 dah. Yang ke-7, membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Membaca selawat Nabi, selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir dan membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir rukun. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi adalah sunat aba'ad. Jadi 7 dia. Saya yakin doktor, bila doktor cerita ni, ramai yang baru terperasan lah, oh rupanya aku dah baca tu, itu sunat ketika itu solat tu. Sebab tu bila sebut, nanti kita akan sebut macam tahiyat akhir, ada orang dia tak tahu tahiyat akhir tu sampai mana. Tahiyat akhir yang kita baca at-tahiyatul mubarakatuh tu sampai syahadah. Itu rukun tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun. Okey, kemudian selawat, rukun. Rukun yang keseterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun. Kemudian wa ala ali Muhammad tu sunat aba'ad.
Kalau yang kita baca kama sallaita Ibrahim itu sunat hay'ah. Nampak? Dalam tahiyat je kita dah buat rukun, sunat abad, sunat hay'ah. Beberapa sunat. Jadi ni ada 7, maafkan saya. Ada 7 yang saya sebutkan tadi. Sunat hay'ah pula, sekiranya kita tak buat, kita tak perlu sujud sahwi. Dia ada 15 perkara. Apa dia 15 perkara? Ni meletakkan tangan. Qiyam ni. Betul. Ni sunnah. Membaca surah. Menyebut amin. Kemudian membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang auzubillahi minasyaitanirrajim, dia Allahu akbar kabira walhamd. Dia baca auzubillah tu sebelum doa iftitah. Sedangkan itu bukan tempatnya, bukan sunat di situ. Sunatnya selepas sebelum baca bismillah. Lepas kita angkat tangan, maknanya takbiratul ihram, Allahu akbar, kan? Kemudian kita baca terus doa iftitah. Habis doa iftitah barulah sebut auzubillahi minasyaitanirrajim, itu sunat. Kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ni. Ni sunat. Yang rukun ni Ustaz, bukan ni ke yang rukun? Kita keliru. Yang rukun tu Allahu akbar, sebutan. Macam contoh kita, Allahu akbar. Tak angkat tangan tak apa. Tetapi sunnahnya Allahu akbar ketika mana nak masuk solat tu kan, takbiratul ihram. Angkat tangan itu sunnah. Maksudnya kena sebut ya, doktor ya, itu rukun. Sebut tu rukun qauli. Dia kena dengar dia tu. Dia pakai niat ataupun dia bisik-bisik? Bisik. Dia punya ni je, lips je. Jadi tak boleh. Dia kena melafazkan Allah. Ada orang Allah, subuh. Sambil menguap kata, dua dalam satu? Dua tak sah. Sebab perkataan Allahu Akbar tu tak disebut dengan betul. Boleh berubah, maka tak dibenarkan. Sebab tu, mengangkat tangan ni sunnah. Menyatakan Allahu Akbar tu rukun. Jadi kita kena beza rukun, sunat ni. Kadang-kadang kita dah keliru dah. Kemudian takbir intiqalat, dia ada 15. Nanti kita akan bagi. Takbir Allahu Akbar nak rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu disebut takbir intiqalat. Takbir perpindahan. Itu sunat. Kalau kita tak sebut pun tak apa. Kemudian banyak lagi lah 15 ni nanti kita akan buat secara praktikal insya-Allah sekejap lagi. Kemudian itu yang disebutkan sunnah hay'ah. Kalau tertinggal, contoh tak membaca surah selepas Al-Fatihah, maka tak perlu sujud sahwi. Tak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, tak perlu sujud sahwi. Betul. Tak membaca auzubillahi minasyaitanirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah, tak perlu sujud sahwi. Tak menyebut amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua senyap. Amin tu tak sebut. Tak dapat sunnah. Jadi itu sunnah je. Jadi kita kena tahu. Sebab bila kita tahu sunnah ni, bila orang yang buat dan dia tahu sunnah, pahala dia lebih banyak, kata ulama. Betul. Berbanding dengan orang buat, dia tak tahu tu sunnah. Maksudnya pentingnya ilmu tu. Pentingnya ilmu tu. Baik. Okey, yang ketiga selepas solat. Selepas solat, apa dia? Istighfar dan berzikir. Ni kita akan bahaskan, dan memang ada dalam ni sahabat ni nak tahu solat dah habis ni, mereka mendengar zikir-zikir yang kuat selepas daripada solat. Sebab itu beristighfar dan zikir. Pertama. Yang kedua, berdoa. Berdoa selepas daripada, itu sunat. Yang ketiga, beralih tempat untuk melakukan solat sunat. Ni kadang-kadang tiang ni tiang Pak Ahmad. Contoh, Pak Ahmad jangan terasa. Ni tiang Pak Ahmad. Dia solat situlah, wajib solat situ, sunat dia solat situ. Sunatnya beralih. Sampaikan tiang tu dinamakan nama dia. Nama dia tiang sempurna, dia memang duduk situ 20 tahun dah. Kemudian, yang keempat, mendahulukan jemaah wanita. Yang ni, nampak? Ladies first. Masya Allah. Ni dah ada dalam hadis ni. Ni bukan saya reka ni. Nampak bagaimana Nabi SAW pesan kepada para sahabat untuk berikan laluan kepada wanita. Sebab tu kalau kita tengok, dia ada dekat Mekah ni, dia ada babun nisa. Betul. Pintu orang perempuan. Khusus orang perempuan je boleh masuk. Jangan kita saja nampak muka jambu, nampak jambu perempuan nak masuk, tak boleh. Okey. Dia lady je. Maksudnya doktor, untuk bersurai kita dahulukan wanita dulu. Kan kita kan lelaki. Ladies first. Boleh. Gentleman. Itulah. Ni kita berebut dengan perempuan pula. Kita terbalik. Yang pergi masjid tu wanita dulu. Jadi bersurai adalah sunnah seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah
yang disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah. Ada sebelum solat, semasa solat, selepas solat. Kalau kita buat, subhanallah, pahala berlipat kali ganda. Okey, doktor, mungkin kita nak tahu jugalah, ada soalan daripada Izzuddin ni. Perkara sunat dalam solat berfungsi sebagai pelengkap kepada kekurangan yang mungkin tak disediakan dalam solat, macam doktor sebutkan tadi kan. Ada sebahagian individu terkeliru antara rukun solat dan perkara sunat ni. Kalau berlaku situasi ni, mungkin bila doktor sebut tadi tentang sunat-sunat dalam solat ni, apakah perkara yang harus individu tersebut lakukan untuk dapat membezakan kedua-duanya? Sebab baru tahu tadi rupanya Allahumma salli ala Muhammad itu adalah rukun, wa ala ali Muhammad itu pula adalah sunat. Apa yang lepas ni kita perlu tahu dan apa kita perlu lakukan? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sebelum daripada ni kita solat, tetapi kadang-kadang kita solat tu ikut orang. Betul. Sebab tu kena tengok dalam program Tanyalah Ustaz ni. Bila kita tahu, kita catat, kita buat tu, kita kena tahu yang ni sunnah, yang ni rukun. Bila kita tahu rukun dan sunnah, senang. Dia macam kereta juga. Bila kita dah masuk kereta, apa perbuatan yang kita buat? Kita dah tahu dah, ini sunat-sunat je lah. Ini sunat-sunat ketika naik kereta lah. Maknanya, benda-benda kalau tak buat pun tak apa. Betulkan cermin. Betul. Tengok belah kanan. Belah kanan, belah kiri. Pakai ini, orang panggil apa ni? Seatbelt lah. Seatbelt. Orang Perak kata seatbelt. Kalau orang tali pinggang. Tali pinggang keledar. Jadi pakai tu. Kemudian betulkan kursi itu semua. Kalau tak buat pun tak apa, tapi tak selesa lah. Itulah. Mungkin keselamatan tu. Jadi itu kita buat. Sebab apa? Sebab kita dah diajar dan kita tahu benda tu. Cuma bila dalam solat ni, sebenarnya kita dah tahu dah. Kita dah buat dah. Kadang-kadang benda yang kita buat tu pun dah sunat. Cuma kita tak perasan tu sunnah. Sekarang ini, nombor satu, kita kena kenali rukun tu dulu. Faham. Selain daripada tu, sunat. Macam kereta, macam doktor sebut lah, kalau isi minyak tu bukan sunat. Itu aja, kalau tidak tolak lah. Itulah pastinya. Jadi sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kenali 13 rukun solat itu dulu. Baik. Dan barulah selepas daripada itu, kita top up dengan sunat-sunat itu tadi. Tetapi ada pula yang jenis ni, dia tambah. Ni dia jenis penambah. Yang tambahan itu tak kena dengan sunnah Nabi. Contohnya takbir, kan kita ada 4 tempat yang perlu kita angkat tangan. Betul. Kan? Sewaktu takbiratul ihram. Yang kedua sebelum nak rukuk. Kan kita dah habis ni nak rukuk, Allahu Akbar. Itu sunat. Kemudian i'tidal, bangun daripada rukuk. Setiap rukun, setiap rakaat kena buat. Kemudian kita pergi tambah, setiap rakaat bangunnya kita angkat tangan. Bangunnya angkat tangan. Rakaat pertama bangunnya Allahu Akbar, kan? Kita angkat tangan. Sebenarnya yang keempat ini adalah selepas tahiyat awal. Jadi selepas daripada tu tak perlu angkat tangan. Bangun je, terus qiyam. Tapi kita ni tambah. Penambahan tu tak membatalkan solat, tetapi penambahan tu sia-sia. Tak dapat pahala sebab sunat pada 4 tempat ni. Sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, nombor satu macam saudara Muhammad Izzuddin tanya, kita kenali rukun tu dahulu, perfectkan rukun tu dulu, kemudian kita datangkan sunat. Bila kita solat, yang ni rukun, yang ni rukun, yang ni rukun, yang ni rukun. Kita 13 bukan 3,000. 13. Jadi kita ingat dan kita buat, insya-Allah solat kita akan jadi lebih berkualiti. Baik, saya ingin nak tanyakan satu soalan ni, iaitu soft yang rapat. Macam mana dikatakan soft yang rapat tu? Mungkin doktor boleh kongsikan kejap je lagi. Jadi kita nak rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bercerita, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan perkara-perkara sunat dalam solat bersama dengan Dr. HD kita. Alhamdulillah. Baik doktor, tadi doktor ada cerita daripada awal sampai habis, termasuklah yang 13 perkara sunat apa semua tu kan, rukun tu semua. Itu semua dalam mazhab apa ni? Baik, kita nak tahu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
bila kita sebut tentang apa yang kita bicarakan tadi, sudah pasti kita berpaksikan pada mazhab Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i. Dan memang dalam mazhab lain rukunnya ada penambahan. Ya. Kan ada benda-benda yang kita dalam mazhab Syafi'i kita buat, contohnya bacaan Al-Fatihah. Betul. Kalau kita solat berjemaah, ketika mana imam membaca Al-Fatihah, maka makmum tak perlu membaca Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah, maka kita perlu membaca Al-Fatihah. Kena baca juga. Jadi memandangkan di Malaysia ini majoritinya adalah bermazhabkan mazhab Syafi'i, maka kita fokuskan. Kalau 4 mazhab kita bincangkan, alamatnya 2 hari pun masih cukup. Belum lagi tanyalah ustaz habis program. Itulah, tanyalah ustaz tu kena panjanglah 3 hari rasanya. Okey, baik doktor, mungkin kita boleh nak pergi satu persatu berkaitan dengan perkara-perkara sunat dalam solat. Mungkin doktor boleh tunjukkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita sebut tadi, ada perkara-perkara sunnah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah buat. Tetapi kita tak nampak sebenarnya itu adalah sunnah. Kita ingat dia adalah sebagai rukun. Sebab tu kalau kita tahu 13 rukun itu, maka selain daripada itu adalah perkara sunnah. Cuma selain itu juga kadang-kadang kita kena kenal pasti adakah kedudukannya itu betul ataupun tidak. Contoh, kalau kita dah sebutkan tadi, ada beberapa, kalau dalam JAKIM, dia dah ada keluarkan satu poster, iaitu perkara-perkara sunnah hai'ah, ada 15 perkara. Baik. Ada ulama yang menyebutkan ada 13 perkara, ada 14, bergantung kepada yang ditafsirkan. Tapi kita ambil lah daripada JAKIM ada 15. Baik. Maka 15 ini disebut sebagai sunnah hai'ah. Apa maksud sunnah hai'ah? Sunnah hai'ah ni adalah sunat yang kita lakukan sekiranya kita meninggalkannya tidak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Contoh, ni contohlah kita katakan. Okey. Mengangkat tangan ni, kan kita dah ni niat berdiri ni semua dia adalah rukun. Kemudian menyebut Allahu Akbar, itu rukun. Mengangkat tangan ni yang kita sebutkan ni, Allahu Akbar, yang itu angkat tangan itu sunnah hai'ah. Perbuatan angkat perbuatan tangan tu. Kalau sekiranya kita tak angkat tangan, maka sah tak solat kita? Sah, sebab perkara sunat ni tak membatalkan solat. Saya ulang sekali lagi. Kalau tak buat perkara sunnah, walaupun ustaz tu kan sunnah yang dalam mazhab Syafi'i sebut, walaupun tak buat, dia bukan rukun. Rukun yang tak buat ni batal. Contoh apa dia? Tak sebut Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim. Tak sah. Sebab yang menyebut Allahu Akbar itu, takbiratul ihram itu adalah rukun. Faham? Jadi rukun ni kena buat, tak niat. Niat tu rukun. Tiba-tiba tak niat. Kamu salah apa? Entah. Saya nak buat je. Rasa tiba-tiba nak solat. Bukan dia kata tiba-tiba nak solat. Saya nak ikut orang je. Niat pun tak. Bukan sebab dia nak solat zuhur atau apa saja. Jadi tak sah. Jadi sebab itulah bila kita sebut mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini adalah sunnah, kategori dia abad ke hai'ah? Hai'ah. Hai'ah ni kita dah sebut dah tadi, tak perlu sujud sahwi sekiranya kita meninggalkan. Kalau sunnah abad yang ada 7 tadi, iaitu yang pertama dalam kunut, yang kedua dalam tahiyat awal, yang ketiga dalam tahiyat akhir. Itu saja sunnah abad. Boleh hafal dah? Senang. Berdiri ketika membaca kunut, membaca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, ataupun kita baca yang paling ringkas, yang tu jadi viral lagi tu, Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin tu kan. Kemudian kita terus sujud. Tak ada pula kunut pendek. Iyalah. Ada, itu disebutkan oleh para alim ulama, seperti mana dalam kitab Fiqhul Manhaji, boleh buka balik. Maknanya Allahumma ghfirli ya ghafur itu kunut pendek. Jadi membaca kunut, berselawat ke atas Nabi. Dah 3 dah. Kemudian duduk tahiyat awal. Duduk saja dah sunat abad. Kemudian membaca tahiyat awal, sunat abad, dan berselawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu dah 6. Yang ketujuh, membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Baik. Kalau sekiranya kita tak buat sunat abad, maka sunat, perkataan sunnah, kalau tak buat tak apa, sunnah kita sujud sahwi. Baik. Ustaz, saya tak sujud sahwi ustaz. Tak apa, jangan risau.
tak jadi apa-apa, solat kita tetap sah. Itulah kadang tu bergaduh HJK. Solat kita tak sah. Kuno tak buat tadi. Habisnya masalah. Habis. Itulah Tok Iman terlupa. Terus left group. Aduh, masalah. Okey, Doktor, kembali kepada takbir. Saya tertanya-tanya dan juga saya yakinlah ramai yang menonton ketika ini tertanya-tanya. Kalau pergi masjid, macam-macam versi. Ada yang sekali diangkat, Allah terkena jiran sebelah, kedepuk kan. Dia angkat macam tu. Ada yang angkat macam ni. Ada pula yang macam ni je, Doktor. Betul ke macam tu? Sebenarnya macam mana takbiratul ihram ni? Baik, ia berbeza pandangan khilaf para alim ulama. Dalam mazhab Syafi'i kita mengangkat tangan itu seperti mana dalam hadis. Sebab semua mazhab ini berdasarkan hadis. Dia tak boleh mazhab ni ikut dan. Mazhab ikut diri sendiri tak ada. Dia tidak. Mazhab ni mazhab dia pada perkataan zahaba. Mazhab tu tempat kita nak pergi, maknanya kita ni berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah. 4 mazhab ni. Jadi inilah yang mazhab ni banyak sebenarnya. Tetapi mazhab Syafi'i kebanyakan di Asia ni adalah berpaksikan dalam mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang melihat bahawa Nabi mengangkat tangan, yang mana tangan ini disepara daripada ni. Anak telinga ni. Okay. Kemudian di orang kata apa benda orang panggil tu dirukukkan sedikit. Ujung jari kita tu ditundukkan sedikit. Macam perkataan menghadap kiblat. Begitu. Jangan begini. Yang ni jadi mak lampir tu kan. Begitu saja. Jadi ada yang mengangkat begini. Berbeza pandangan-pandangan para alim ulama, tapi adakah ia salah? Tidak. Ada hadis Nabi, ada sandaran daripada hadis Nabi, dan ada yang terus tak angkat pun ada juga. Jadi sebab apa perbezaan mereka? Disebabkan daripada konteks yang sampai hadis itu kepada para alim ulama mazhab, dan mereka mentasahihkan hadis itu. Jadi mazhab Syafi'i mengangkat tangan begini. Kita angkat tangan separa daripada kita punya ni lah, begini. Adapun perempuan, ulama membahaskan ada sedikit perbezaan. Memanglah dalam hadis itu, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Tetapi kita kena tahu, solat orang lelaki yang auratnya pusat hingga ke lutut berlainan daripada solat orang wanita yang auratnya melainkan muka dan tapak tangan. Jadi kalau dia buat, mungkin boleh tersingkap auratnya. Jadi sebab itulah kata para alim ulama, wanita ni dia kena kepitkan sedikit. Ini perbahasan ulama dan ada dalam kitab fiqh. Dikepitkan, janganlah kepit macam tu dah. Jadi kepitkan sedikit, janganlah Allah, takut tersingkap. Ya, betul. Jadi kita kepitkan sedikit, Allahu Akbar. Dia sama je. Sebab tu sujud pun, kalau orang lelaki punggung, minta maaf saya sebut, belakang ni dia kena tinggi kan? Bumper. Bumper. Dia tinggi kan? Tapi orang wanita jangan terlampau tinggi sangat. Dia kepitkan. Nanti kita akan tunjuk kejap lagi. Jadi itu sebab bila kita sebut ada style-style ni, sebenarnya style itulah kita kena tahu hadis. Biarlah kita buat tu berstyle dengan style Nabi. Baru ikut Nabi SAW. Jelas? Baik. Kemudian seterusnya kita membaca isti'azah yang disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim selepas doa iftitah. Doa iftitah tu adalah sunat juga. Sunat juga. Dia bukan tak baca pun tak apa. Jadi kita dah membaca doa iftitah, kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian al-Fatihah tu rukun lah. Okey, kemudian apa lagi? Ni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kedudukannya dekat mana, Doktor? Ini pun macam-macam versi saya tengok. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang di bawah pun ada. Ini dia kata, Ustaz, macam tak nak kiam je. Itulah. Tak, dalam mazhab. Dalam mazhab ini ada disebutkan pelbagai. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebab tu kita jangan kritik. Sebab kita kena faham tentang perbezaan pandangan ulama. Mungkin dia duduk Malaysia tapi bermazhabkan Hanbali. Bermazhabkan Hanafi. Kenapa pula Ustaz dia nak ikut dia lah, dia nak Hanafi? Iyalah. Yang penting dia ikut hadis Nabi. Tetapi kita kebanyakan para ilmuwan dan para mufti di negeri-negeri bermazhabkan Syafi'i. Kebanyakannya. Dan bila kita buat, ikut pandangan mufti tu. Kan kita duduk di Selangor, di wilayah, di mana kita ikut, senang. Tapi kalau berbeza sedikit, dia mengikut Al-Quran dan Sunnah, itu hak dia. Melainkan kalau dia tak ikut Sunnah dan Al-Quran, itu cerita lain. Jadi ada orang begini, ada orang di atas pusat, betul-betul pusat. Jangan tengok pusat saya. Tak. Tengok pusat sendiri. Baik, betul. Dia letak di atas pusat.
Ada orang di atas pusat begini. Ada sikit. orang atas sikit. Dia kata di atas pusat dan di bawah dada. Jadi dada sini, pusat sini di atas. Itu yang dia jadi begini. Ini berdasarkan hadis. Jadi perbezaan itu berdasarkan hadis sebenarnya. Jadi kita bagaimana? Pusat di atas sedikit. Ni pusat, atas sedikit. Atas sedikit pusat je. Yang saya masa sekolah agama dulu, ustaz kata ke kiri sikit tu macam ceritanya. Itulah ada hadis juga yang dia meletakkan sedikit ke kiri itu. Ada juga dia menyebutkan dalam hadis. Apapun kita dalam mazhab Syafi'i ini atas pusat di atas diletakkan. Baik. Dan menggenggam tangan ini juga sunnah. Kan? Meletakkan tangan ini adalah sunnah. Sebab tu bila kita buat kan, ustaz nak genggam macam ni ke ataupun genggam macam ni? Ada orang kan ikut keselesaan kita lah. Itulah. Jangan genggam macam ni, dia relax je kan. Ni dah macam rap dah gitu. Itu tengah photoshoot. Kan? Menggenggam beginilah di penggelangan lah disebutkan. Baik. Kemudian dah habis baca Al-Fatihah, sebut amin. Kita sebut sunnah hai'ah tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian kita nak rukuk. Kejap doktor. Sebutan amin tu pula macam-macam versi. Ada yang dia buat tu berapa harkat tu punya panjang tu. Macam mana amin yang sebenarnya? Ada orang tu amin. Amin. Kan? Sebenarnya amin. Amin tu panjang sedikit, amin tu panjang. Amin. Tidak jadi masalah. Cuma dia kena tahulah. Dia jangan amin. Dia berbeza. Amin tu dia ada perkataan aman, ada perkataan. Jadi perbezaan-perbezaan itulah yang kita kena raikan dan saya akan kupaskan sebentar saja lagi. Banyak betul nak kena kupas ni. Cumanya anda semua kena setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerja-kerja untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf sedang giat dijalankan. Kita sedang menambun tanah dan kita juga sedang membina retaining wall dan insya-Allah kita akan piling dalam masa yang terdekat. Ayuh sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan untuk saham akhirat kita. Kita ingin melahirkan mereka yang berdakwah di jalan Allah, menegakkan kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saham akhirat menanti kita insya-Allah. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Itu dia, kompleks tahfiz dakwah anak-anak Islam yang pertama, anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Mungkin satu perkara yang perlu diwar-warkan kepada semua masyarakat yang menonton ketika itu, doktor. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin melihat perkembangan dakwah di bumi Malaysia yang sedang pesat, yang kita dapati bahawa semua kerja-kerja dakwah ni alhamdulillah semua orang memainkan peranan penting. Jadi kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita alhamdulillah kita mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri Melaka, daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan. Kita berjumpa dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti Melaka, dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Kita bermesyuarat dengan mereka mengenai tentang silibus apa sahaja yang berkaitan, dan kita bukan saja kita buat itu ikut ala kadar, tidak. Kita pula bila nak buat bangunan, kita masuk ke Majlis Pembandaran Alor Gajah. Alhamdulillah, kita dapat pujian daripada Majlis Pembandaran Alor Gajah sebab kita mengikut apa yang mereka nak. Sebab dia adalah tujuan untuk keselamatan. Keselamatan daripada bangunan, anak-anak yang akan belajar di sana nanti, insya-Allah jemaah-jemaah yang akan mendirikan solat. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita namakan kompleks ini 3 budaya. Kita menggabungkan supaya apa? Ini adalah salah satu kesenian daripada dakwah. Seni bena ini juga dakwah. Sebab tu kalau kita tengok di Andalusia, ada seni bena Andalusia yang ramai orang-orang Eropah masuk Islam disebabkan seni bena. Jadi kita nak tarik perhatian daripada bangsa Cina, bangsa India, yang mana ruang solat itu saja telah kita nampakkan bahawa kesatuan Islam ini.
Islam tak membezakan bahasa, Islam tak membezakan budaya kamu. Tak apa, budaya kamu adalah budaya, bangsa kamu, warna kulit. Tetapi bila kita masuk dalam ruang solat, kita menyembah Allah yang Esa. Apapun latar belakang kamu, apapun jawatan kamu. Jadi inilah yang kita nak bawa. Dan Alhamdulillah, kerja-kerja pembinaan tu sedang kita buat. Tambun tanah dah selesai, retaining wall untuk tak nak bagi tanah tu lari. Alhamdulillah pun kita dah selesai. Dan sebelum daripada ni kita minta untuk cerucuk piling. Hari tu Ustaz kata 5,000, ramai yang menangis. Telefon Ustaz, hari tu Ustaz kata 5,000, sebab apa bukan 5,000? Saya sebutkan bahawa bila kontraktor ni dia tengok, tanah tu tanah pertanian yang kita tukar statusnya kepada tanah pembangunan. Jadi bila pertanian ni, kita risau takut dalam tu nak perlukan 4 ke 5 ke 6 ke. Jadi kira-kira lebih anggaran 5,000. Sebab dia ada ratusan poin yang kita kena piling. Alhamdulillah, bila kita piling yang tempat-tempat ni lebih kurang 100 lebih, rupanya kita guna 2 hingga 3 je. Ada pun 2-3 tempat je 4 batang. Jadi menyebabkan kita memerlukan 1,800 batang saja ke 2,000, itu saja. Sebab itulah ada orang kata, Ustaz, saya nak tiang juga. Yalah, saya kata betul, kita nak tiang, takkanlah kita nak duduk bawah tanah semuanya tiang. Betul itu. Bila kita nak dirikan bangunan. Jadi alhamdulillah, memanglah tiang itu kita tidak akan orang kata tidak akan alihkan. Betul. Begitu juga dengan bangunan. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita takkan alihkan bangunan tu. Ni bangunan ni bukan cerita Nabi Sulaiman angkat istana Puteri Balqis pergi pindah tempat, dah. Dia tetap bangunan yang kita. Sebab tu kita masuk majlis pembandaran. Sebab apa? Sebab struktur yang kita buat itu, insya-Allah kita doakan semoga ia sampai kekal hari kiamat. Jadi sekarang ni tiang yang kita nak buat, kita pun akan dirikan tiang. Kalau sebelum ni di bawah, ni di atas. Tiang-tiang utama untuk dewan solat, untuk tempat mengaji Quran. Kemudian dinding-dinding, bumbung-bumbung ini, bukanlah setiap tahun kita tukar bumbung. Kaya sangat. Tiap tahun tukar bumbung. Tak, insya-Allah kita doakan. Sebab tu kita masuk majlis pembandaran, dia akan tengok. Kat sana ada JKR, ada Peparitan, ada macam-macam, TNB, pakar-pakar. Okey Ustaz, yang ni tak sesuai, Ustaz kena tukar yang macam ni. Alhamdulillah, sebab tu kita buat. Sebab tu kita nak tunjukkan sekolah-sekolah agama tahfiz ini untuk melahirkan para dai mu'alaf first class. Kita nak berdakwah di jalan Allah. Sebab kita nak tunjukkan inilah agama Islam, agama yang hebat. Jadi sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kita buka seluas-luasnya. Sekarang ini tak banyak. Ada 71,000 kaki persegi saja. Dan alhamdulillah dah diambil dah beberapa dah banyak ribu dah orang dah ambil. Saya pun tak sempat nak update. Tetapi ada lagi, hanya satu kaki RM350. Jadi boleh kumpul dengan sanak saudara untuk wakaf untuk ayah, ibu dan sebagainya. Kita terus bangunkan insya-Allah. Sekarang ni kerja-kerja untuk nak membina struktur pula. Struktur dewan solat, struktur tempat pengajian dan semuanya sedang kita buat. Jadi rebutlah peluang. Jangan nanti habis Ustaz, dah habis. Tunggu Al-Bayan nombor 2 pula. Jadi yang ni kita nak fokus dulu. Rebut peluang. Jangan tunggu lama-lama. Ternyanyi pula. Jadi jangan tunggu lama-lama. Sebab kita nak ia didirikan. Target kita 2025 di hujung. InsyaAllah kita mula pengambilan dan kita mulakan kerja-kerja dakwah kita untuk kita lebih cepat kita melahirkan dai mu'alaf, lebih cepat kita dapat hasilnya. InsyaAllah pekerjaan yang paling baik adalah dengan melafazkan kalimah la ilaha illallah. Inilah kalimah yang kita nak mati dengannya. Sebab tu kalau kita buat insya-Allah dengan niat kerana Allah, insya-Allah kematian kita dengan izinnya, inilah lafaz yang kita akan sebutkan. Kenapa? Kerana mereka yang keluar dai mu'alaf ni akan usaha untuk mengislamkan orang. Betul. Pahala mengislamkan orang kita dapat. Sebab saya tahu sebab apa mak saya mu'alaf. Umur 17 tahun masuk dalam agama Islam. Jadi bagaimana kesusahannya nak belajar, nak bagi tahu kepada ahli keluarga, masyarakat yang mana dia boleh tarik. Dan ada ahli keluarga mak saya yang sebelum daripada ni dia ada 8 orang, 7 orang Islam, seorang tak nak masuk Islam. Tetapi hujung-hujung umurnya alhamdulillah masuk Islam pada umur 70 tahun lebih. Jadi sebab itulah kita usaha, kita kena sampaikan. Dan kita juga bukan meminta kita menjual sambal teriak. Dan untuk pengetahuan, sambal teriak ni dah habis dah. Tetapi kita buatlah untuk siapa-siapa yang nak, insya-Allah kita akan maklumkan memang habis. Sebab
mudah untuk travel, senang, anak makan dengan bubur sedap. Dan mungkin ada orang kata, Ustaz, makcik, nenek ni tak boleh nak makan sebab keras. Minta maaf, nanti kita buat edisi untuk yang tak berapa keras sangat. Dia taklah keras sangat. Boleh tengok dekat Shopee insya-Allah, dan boleh call, bagi tahu nama siap-siap berapa dia nak, insya-Allah kita akan proses buat dan kita akan hantar. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau tak mampu untuk kita nak menyumbang, kita maklumkan. Dan insya-Allah ikuti perkembangan Dr. HD di semua media sosial. Kita ada FB, dan situ kita akan ada tadi poster-poster semua kita buat. Kita akan letakkan di wall, di FB, di IG, di TikTok. TikTok juga. Dia ada YouTube. InsyaAllah kita akan buat pengajian solat praktikal secara live, secara media sosial, dan kita akan pergi ke masjid. Mana-mana masjid yang rasa nak buat praktikal solat, forensik solat, di setiap negeri kita akan jelajah, insya-Allah. Boleh kontak nombor-nombor, dan insya-Allah kita akan pergi. Dan baru-baru ni kita dah buat fit practical kesempurnaan solat di Seremban, dan insya-Allah tahun depan kita akan rancang seluruh Malaysia. InsyaAllah boleh tanya. Kalau di program Tanyalah Ustaz, mungkin waktu tu terhad. Dekat situ tanya sampai lebam. Tanya sampai kita rasa sampai puas. tak ada soalan tanya dah. Sampai tak ada soalan Ustaz nak tanya. Tanya Ustaz dah makan belum? Jadi insyaAllah semoga Allah merahmati, meredai. Boleh layari website kita. Kita ada e-book juga. Nak Ramadan ni ada e-book percuma. Pergi ke sana insyaAllah dengan izinnya. Baik, di www.akademialbayan.com. Itu dia, anda boleh ke sana. Baiklah, kita akan tutup dulu di TV3 dan ada sambungan selepas ini di TV9. Boleh Ustaz ya? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, tak kira di mana saja anda menonton ketika ini. Terima kasih, dan juga terima kasih kerana terus menyokong kami dan menonton Tanyalah Ustaz. Difahamkan ada yang menonton kami dari Singapura, di Woodlands, ada yang menonton di Bandar Seri Begawan Brunei, bahkan ada di selatan Thailand, di Malaysia tak payah ceritalah, penuh. Memang ramai yang memilih untuk menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan hari ini Alhamdulillah saya Da'i Hadari masih lagi bersama dengan anda, dan kita bawakan topik perkara-perkara sunat dalam solat bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Dr. HD. Baik Doktor, Alhamdulillah tadi Doktor dah cerita bagaimana perkelasan ataupun apakah itu sunat hai'ah, sunat ab'ad, dan ramai juga yang mungkin nak tanyakan soalan. Cumanya mungkin di awal ni ada tadi sempatlah saya lihat di beberapa lah komen di live kita, live Facebook kita, ada yang bertanya kan, selepas solat ada ke sapu-sapu muka tu? Ada ustaz kata tak ada sapu-sapu, ada yang kata kena buat. Macam mana tu Doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita kena faham satu bab, iaitu dalam fiqh ni dia ada khilaf para alim ulama. Baik. Jadi khilaf para alim ulama daripada mana pandangan ulama yang kita ambil, selagi mana pandangan tu mu'tabar. Bukan mu'tabar. Mu'tabar tu kita makan. Mu'tabar tu lain. Jadi mu'tabar yang diiktiraf. Baik. Ulama berbeza pandangan. Adakah selepas daripada solat kita kena sapu muka? Maka memang tidak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana selepas daripada solat Nabi sapu muka. Tetapi ada pandangan yang mengatakan solat itu adalah doa, dan mereka menyatakan bahawa bila dalam hadis Nabi, bila habis doa menyapu muka, bagaimana yang dilihat oleh para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah istilah solat ni adalah ad-doa. Sebab tu solat ni penuh dengan zikir, penuh dengan doa, penuh. Jadi selepas habis solat sapulah muka, sebab doa tadi. Kan dalam kita sujud, kemudian sebelum kita nak memberi salam kan kita doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah ta'awuz min arba' umur, 4 perkara yang kita kena minta. Daripada fitnah azab kubur, daripada azab api neraka, fitnah al-mahya wal mamat, kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah Masih Dajjal. Kan itu juga doa.
sujud pun berdoa, kemudian memberi salam dan kemudian disapukan muka. Dan ada juga ketika mana kita kena tahu perbezaan ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan macam masjid kita. Betul. Sebab tu kalau kita baca hadis, kita kena tengok dalam kerangka yang pelbagai. Contoh, ada seorang Arabi Badawi, dia masuk ke masjid Nabi, dia kencing. Kencing dalam masjid Nabi. Minta maaf saya sebut. Dia kencing dalam masjid Nabi, sahabat-sahabat nak bunuh dia, nak pukul dia. Nabi kata, utruku, da'u, biarkan dia. Tinggalkan dia. Biarkan sampai dia habis. Ulama' dia sebut fiqhul sunnah, fiqh sunnah lah. Satu, kalau kita berhenti kan, mana ada orang boleh simpan separuh, buang separuh, simpan separuh. Itulah pasalnya. Kena bagi habis. Kena bagi habis. Kemudian takut nanti daripada tempat tu je najis, dia akan jadi berselerak tempat. Ya. Kan? Ini fiqh yang disebutkan oleh para ahli ulama. Kemudian Nabi suruh ambil baldi, jiruskan. Baik, kalau masjid kita ambil baldi, jirus tempat, contohlah. Jadi dia akan jadi meratus sebab kita simen. Betul. Masjid Nabi tanah. Jadi kalau dulu tanah, bagaimana lepas habis daripada sujud tu, dia macam mana? Berdebu lah. Pasir dan sebagainya. Betul. Kan. Dan memang sahabat sebut, waktu kami sujud tu ada kesan-kesan pasir di atas muka dan ada yang menyapu. Jadi sebab itu pandang sudut kita daripada mana. Sebab tu ada ulama menyatakan memang tidak ada Nabi SAW melakukan. Ustaz kata kena ikut Nabi, betul. Cuma kalau dia nampak daripada segi doa tadi, dan memang ada hadis Nabi SAW, dan ada yang kata itu bukan perkara, apapun itu adalah khilaf para alim ulama yang muktabar, yang diiktiraf oleh para alim ulama. Baik. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama ketika mana membahaskan tentang khilaf. Khilaf ni apa? Perbezaan pandangan ulama yang bersandarkan kepada hadis juga. Dia sandar hadis, saya sandar hadis. Jadi macam mana nak selesaikan? Kita lihat kepada mufti-mufti kita. Jadi sebab itulah mufti ni dia adalah penentuan bagi hukum. Sebab dia adalah wakil daripada kerajaan. Yang mana suaranya diangkat ataupun boleh terangkat perbezaan pandangan ulama. Faham. Sebab faham. Dia adalah ialah kita kata dia adalah utusan daripada sultan lah kita sebut. Betul. Okey, mungkin sikit lagi doktor. Tadi ada juga yang bertanya, alang-alang doktor sebut tentang sujud. Bila sujud, hidung pula tak sampai. Maksudnya kepala, bahagian dahi sahaja. Adakah sah solat tersebut? Ada orang tanya, ustaz, tak apalah hidung ustaz mancung contoh, nak bagi tahu. Itulah pasalnya. Belah sini sikit tengok. Kamera fokus. Kalau hidung mancung memang kenalah. Kalau kurang mancung. Bukan hidung tak mancung, pipi tersonong. Itu bukan. Itu bahasa tu, istilah. Ini kalau dalam solat, adakah hidung termasuk dalam mazhab Abu Hanifah ni, saya kata sebut, dia termasuk perbezaan pendapat. Dia termasuk dalam sujud. Maknanya kalau nak sujud, dia kena hidung. Sekali dengan hidung. Mana anggota hidung pun termasuk. Tapi dalam mazhab Syafi'i, hidung tidak. Hidung ni hanya untuk nak menyempurnakan. Kalau dapat sentuh hidung, maknanya dahi kita betul-betul kita tekan. Tapi janganlah tekan sampai pecah punya. Kan lantai tu tekan-tekan tak sampai. Yalah, hidung tak berapa nak mancung. Kan? Jadi anggota sujud dalam mazhab Syafi'i, dahi, dua tapak tangan, dua lutut ni, nampak lutut saya ni, dua tengok, dua lutut ni, dan ujung jari kaki. Ujung jari. Jadi itu adalah anggota sujud. Sekiranya tidak sempurna anggota sujud itu, sujud kita tak sah. Bila sujud tak sah, sujud merupakan rukun solat. Bila sujud tak sah, macam mana rukun solat kita? Tak sah lah. Tak sah lah. Jadi bagaimana solat kita? Pun samalah, tidak sah. Baik. Okey, doktor, mungkin kita kejap lagi kita akan raikan lagi soalan daripada para penonton kita. Mungkin ada sambungan daripada apa yang doktor kongsikan tadi selepas daripada qiyam tu. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Tadi bila kita sebut lepas qiyam tu, kita dah membaca surah ni. Ada orang kata, ustaz, nak baca panjang ke pendek? Dia bergantung kepada situasi. Pernah satu ketika Muaz bin Jabal, dia menjadi imam rakaat solat ketika mana solat bacaan jahr. Solat dia dah solat dengan Nabi, kemudian disebabkan di tempatnya tidak ada orang yang boleh layak menjadi imam, dia jadi imam. Jadi ada orang tanya, ustaz, solat Muaz ni 2 kali ke? Tak, dia dah solat tadi, cuma solat yang tadi disebabkan tidak ada orang, maka dia menjadi sunnah je solat tu. Walaupun solat tu dia solat isyak contohnya. Itu perbahasan walaupun para solat alim. fardu, ya? Walaupun solat fardu.
Kerana tidak boleh kita buat fardu tu, dah solat isyak, nak solat isyak lagi lah, tak boleh. Dengan saja-saja tak boleh. Kalau ada sebab macam Muaz tadi dibenarkan. Baik. Kata ulama. Okey. Kemudian selepas daripada tu Muaz balik, Muaz jadi imam. Rakaat pertama dia jadi imam steady, dia macam hafal Quran ni. Allah. Ya. Yahdari ni. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah. Bukan alif lam mim, dak, daripada ayat 1 sampai 286 ayat. Masya-Allah. Macam mana steady imam kita malam ni, kita semalam. Alamat jejeniah kepala lutut. 3 juzuk tu. 3 juzuk. Kita dah baca 1 pipi pun orang dah. Batuk dah semua kan. Berdehem semua dah. Jadi sebab tu Muaz dia baca rakaat pertama. Ada seorang lelaki, dia ni pengembala. Dia masuk, dia solat. Bila dia solat, bila Muaz baca Baqarah, ialah pengembala, dia bukan duduk pejabat ofis. Yalah. Duduk. Nak kena cepat. Dia kerja dah susah. Kena jaga kambing. Jadi bila dia solat rakaat yang pertama, dia rasa Muaz ni panjang. Jadi dia kata tak apalah, rakaat kedua mesti Muaz pendek. Rakaat kedua dibantai surah Al-Imran. 1 hingga 200 ayat. 1 hingga 200. Dia pun keluar. Mufarakah keluar. Kemudian cerita ni sampai kepada Muaz. Tadi ada seorang lelaki, dia solat dengan dia keluar. Kata tu munafik tu. Cerita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil lelaki tu. Nabi tanya dia. Dia kata, Muaz baca ni. Baca 2 surah yang panjang. Nabi panggil Muaz. Apa kata? Nabi tanya, betul kan kau membaca rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua? Dia kata yang betul. Afatana ya Muaz? Nabi tinggikan suara. Adakah kau nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? 3 kali Nabi sebut. Jadi sunat memanglah kita baca surah, tetapi tengok pada keadaan. Kalau kita, sebab tu imam sunat kita berpaling, tengok jemaah. Kalau tengok 7 series, banyak 6 siri. Itulah. Nak berdiri pun loading lama tu. Jadi janganlah kita panjangan. Betul. Jadi imam kena tahulah ilmu imam ni. Ya. Kalau semayang sendiri, tak nak pula baca Al-Baqarah, baca inna a'tainakal kautsar. Walah. Baca kalau dekat jadi imam, kita kena steady belajar Morocco ni. Kan orang kata cap ayam. Baca terus surah Al-Baqarah contohnya. Nak jaga standard. Jadi kita sebenarnya surah itu adalah sunnah. Maksudnya kita mempermudahkan urusan makmum. Betul, sebab Nabi sebut. Kerana di belakangku Zul Hajah, orang yang berkendak, orang yang sakit. Nabi sebutkan kepada Muaz. Jadi kita kena raikan benda tu. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lepas kita baca Al-Fatihah tadi, kita sebut amin kan. Ada tadi dai dia sebut apa soalan dia? Itulah ada satu soalan yang katanya ni wanita lah. Dia kata, akak ni kata, kalaulah saya solat seorang-seorang, adakah saya amin tu pun kena nyaring juga? Baik, bila sebut amin tu, kita dah sebut dah, sama ada dia solat seorang ataupun berjemaah, maka dia boleh sama ada dia nak kuatkan suara ataupun perlahankan suara, tidak jadi masalah. Baik. Kerana Al-Fatihah tu rukun yang perlu didengar. Faham? Adapun amin tu adalah sunnah hai'ah. Jadi sekiranya dia tak sebut, tidak jadi masalah. Tapi sekiranya dia sebut walaupun sendiri, maka dia dapat ganjaran dan pahala. Sama ada nak sebut amin kuat ataupun perlahan, tidak jadi masalah. Okey, itu daripada amin dan juga daripada bacaan surah. Kemudian takbir. Satu lagi yang saya nak sentuh, sebenarnya banyak. Banyak sangat. Jadi saya nak sentuh-sentuh yang sedikit je. Faham. Takbir intiqalat ni. Kan contoh saya nak abang kamera tengok saya nak sujud kan kita dah intiqalat. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakah. Lepas tu kita nak sujud. Kita punya takbir Allahu Akbar. Panjang pula Allah dia kan. Ni, lepas tu bila Allah, sebenarnya berapa harkat tu? Kena Allahu Akbar. Lepas tu bila nak Allahu Akbar. Ataupun dia bila nak ada Allahu Akbar. Pendek je. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, solat ini adalah doa. Betul. Bila kita takbir intiqalat, makna takbir intirat tuan-tuan, boleh tulis takbir perpindahan daripada rukun ke rukun. Jadi takbir ini kenapa panjang? Ulama dalam mazhab Syafi'i kata jangan putus zikir. Jadi perkataan saya tunjuk dah ada ni rukuk. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd.
Sunnah juga kalau kita nak sebut hamdan kasiran tayyiban wa mubarakan fi ni, dia kata sebab ada seorang lelaki bila dia sebut begitu, Nabi habis solat Nabi tanya, siapa yang sebut? Ada kata, saya ya Rasulullah. Aku melihat ada 30 malaikat yang berebut-rebut nak sampaikan pahala kepada Allah. Jadi itu yang kata buat sunat ni sebenarnya pahala tu banyak. Jadi bila kita nak sujud, perkataan Allah itu adalah disebutkan apa? Itu adalah supaya zikir kita tak putus. Maknanya setiap masa kita menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Itulah yang disebut takbir intiqalah. Bila kita bangun pula, contoh dah sujud kedua, imam sebut Allahu Akbar. Itu disebutkan dalam kitab, bererti setiap solat kita tidak ada gap untuk kita tidak putuskan zikir. Untuk kita nak fikir-fikir selain daripada solat. Semuanya adalah zikir, semuanya adalah mengingati Allah berdasarkan dalil yang mana Allah sebut wa aqimus solat li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Kalau kita solat tak ingat Allah, apa guna kita solat? Jadi solat untuk ingat Allah. Ingat Allah. Maksudnya doktor, kita tidak putus zikir tu supaya kita ini sentiasa ingat Allah. Bukannya panjang Allahu Akbar tu, itu sambil-sambil tu kita fikir rakaat berapa tadi rakaat berapa tadi ya doktor. Okey, baiklah, sambungan selepas ini untuk perkara-perkara sunat dalam solat. Selepas ini tanyalah ustaz, biar tahu jangan tidur. Alhamdulillah, tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan semuanya di sini. Dan alhamdulillah hari ini persoalan ataupun banyak yang membelenggu fikiran kita berkaitan dengan perkara-perkara sunat dalam solat ni, kita jawabkan, kita dapatkan pencerahan bersama dengan Ustaz Dr. HD kita sebelah saya ni. Baik doktor, jom kita sambung. Apa lagi perkongsian berkenaan dengan perkara sunat dalam solat yang mungkin sangat penting supaya tak terlepas pandang? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, antara perkara-perkara sunat adalah membaca tasbih. Membaca tasbih ketika mana rukuk, ketika mana sujud. Ada orang kadang tertukar, subhana rabbiyal a'la ke subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tidak jadi masalah kalau sekiranya kita tertukar tasbih ataupun kita tak bertasbih langsung. Contohnya, sebab dia adalah perkara sunnah hai'ah. Faham? Jadi kita kena tahu tamak ninah itu ketika bagaimana, kata ulama ada dua. Kita dah sebut dah pada minggu lepas kalau tak silap saya, ataupun minggu-minggu sebelum daripada ni, ada dua. Yang pertama, tamak ninah ni dia mesti pergerakan kita berhenti keseluruhannya. Macam mana berhenti keseluruhan? Boleh fokus bila kita nak rukuk, Allahu Akbar, maknanya tubuh badan kita berhenti secara keseluruhannya. Dia tak boleh Allahu ni tak berhenti. Dia mesti Allahu Akbar, berhenti. Dan kadar berhenti kita, kata para alim ulama, paling kurang adalah 3 saat ataupun ke 5 saat. Kadar 3 saat, 5 saat tu apa kadar ustaz ambil? Kadar sekali tasbih. Subhanallah. Subhanallah ke subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi sekali tasbih itu adalah lebih kurang 3 saat, 2 saat, 4 saat, bergantung kepada pembacaan. Jadi dia mesti berhenti keseluruhannya, dan dia kena orang kata kadarnya adalah pada sekali tasbih. Dan bacaan tu adalah sunnah hai'ah tadi. Itu sunat. Okey. Sebab apa kita kena baca? Sebab kita kan kena ingat Allah. Kita kan zikir. Bila kita zikir, kan kita ingat Allah. Betul. Jadi bila kita ingat Allah, itulah tujuan kita solat. Tujuan solat ni mengingati Allah. Betul. Kemudian i'tidal. Sami Allah. Sami Allah ni, angkat tangan ni sunnah. Sunnah mana? Semua dah boleh jawab. Sunnah hai'ah ustaz. Kan kita dah sebut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Okey. Jadi kemudian kita nak sujud macam biasa. Okey. Kemudian sunnah hai'ah lagi, ni duduk di antara 2 sujud. Baik.
Duduk di antara, meletakkan tangan di atas peha ni adalah duduk di antara dua sujud ni adalah sunnah hay'ah. Jadi jangan pula duduk relax macam ni. Betul, betul. Kan? Duduk je. Dia duduk macam ni lah, letak tangan di atas. Kemudian satu lagi yang saya nak tunjuk, saya nak cuba cepat-cepat kan. Kedudukan kaki duduk di antara dua sujud ada 3 cara. Baik. 3 cara kedudukan kaki. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, saya tak boleh duduk macam ni, saya kena duduk macam tahiyat akhir. Mungkin doktor boleh tunjukkan. Baik, saya tunjukkan pada kamera, ya. Baik, kalau saya duduk begini, minta maaf saya membelakangi kamera, okey. Kalau saya duduk begini, macam ni nampak Ya, boleh nampak. Ini dinama iftirashi. Dalam bahasa Arab, iftirash. Iftirash, duduk iftirash, maknanya duduk tahiyat awal. Ataupun duduk di antara dua sujud. Ya. Ini iftirash. Ada satu duduk yang mana kita boleh duduk tawaruk. Tawaruk ni seperti duduk tahiyat akhir. Tapi kita boleh duduk ketika mana duduk di antara dua sujud. Pun boleh juga. Dan duduk di antara dua sujud yang ketiga adalah yang pertama yang kita duduk macam ni biasa. Ni duduk macam ni sunnah. Dengan melipatkan sedikit kaki. Orang tanya, Ustaz, kalau kaki saya tak boleh lipat macam ni, Ustaz. Contohnya kaki macam ni. Maknanya dia tak tepat sunnah lah. Sunnah dia kena pacak, tapi sebab kaki keuzuran tak boleh, tak apa. Maksudnya boleh tetapi tidak menepati sunnah. Tak tepat sunnahnya. Baik. Sunnahnya dia adalah kena beginilah. Tapi kalau kerana uzur tidak jadi masalah lah. Mungkin dia begini ataupun kadang-kadang dia macam ni kan. Ya, betul. Ada orang macam ni, ada orang macam ni. Jadi yang sunnahnya macam mana? Kita sebut sunnah je. Ni sunnah. Okey. Kemudian duduk di antara dua sujud ni sunnah. Macam tahiyat akhir. Baik. Ataupun begini sunnah. Ni disebut al-iqa'. Iqa' ni maksudnya kita meletakkan belakang kita ni di atas tumit. Begini. Jadi solat ni begini. Duduk di antara dua sujud. Oh, ada juga ya? Begini. Cuma kalau duduk begini, makruh ketika mana kita duduk tahiyat. Yang ni hanya untuk duduk di antara dua sujud saja. Kalau tahiyat, makruh. Dia tak boleh. Faham. Dia duduk di antara dua sujud sahaja. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, itulah kedudukan yang sekiranya kita buat dia menepati sunnah. Jadi kita untuk kita tengok, kita fokuskan pada ketika mana kita solat, maka dia ada sunnah ab'ad, dia ada sunnah hay'ah. Baik. Jadi sunnah hay'ah ni satu lagi saya nak tunjuk. Nak tunjuk silakan. Sebelum saya nak lupa. Okey, sunnah juga kita memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Ini sunnah hay'ah. Jadi perkataan assalam ni mesti kita tengok kiblat dulu. Ni dalam kitab mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita berpaling. Tapi ada orang, ni tak tepat sunnah lah. Assalamualaikum, salam tu dia dah paling dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Assalam ni sini. Ni disebutkan dalam kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuba buat. Ibu-ibu kat rumah tu cuba try tengok. Assalam. Jadi assalam dia dah paling dah. Nak kalut pergi mana? Itulah. Dan bagi salam tu pun kena betul juga, bukan macam bagi salam pergi rumah jiran tu. Assalamualaikum. Lain macam salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, lain macam dia bunyi intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu salam tu, ada orang kata, Ustaz, macam mana Ustaz? 360 darjah cara paling tu macam mana, doktor? Dia paling sedikit saja. Assalamualaikum. Maknanya ni kalau dah sakit tengkuk dia Assalamualaikum. Ikut pada kadar lah. Kalau ni ke kanan. Yang ni ke kiri, begitu je. Jadi itu yang disebutkan sebagai sunnah-sunnah yang ada terdapat dalam solat, ketika solat. Dan kita nak sentuh juga sedikit sahaja juga selepas daripada solat, ini selepas solat, sunnahnya ni satu je. Dia banyak istighfar, zikir, satu je saya nak sentuh. Kita dah solat fardu sini. Kalau sunat, nak solat sunat, dia anjak ke, tak perlu anjak banyak sangat. Contoh kalau boleh tengok sini, saya duduk sini, ni contohlah saya solat fardu di sini. Nak solat sunat sikit begini. Sedikit saja. Sudah cukup. Berbeza tempat sujud. Berdasarkan sebab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari esok nanti bumi ni akan menjadi saksi.
Jadi setiap tempat sujud yang kita sujud, bumi akan menjadi saksi, ya Allah, di sinilah dia sujud kepadaku. Perbanyakkanlah tempat sujud. Baik. Khususnya jangan solat fardu. Solat fardu soft belakang. Ustaz, saya nak perbanyakkan tempat sujud, saya kena soft belakang. Itu memang selalu buat. Yeah. Kalau solat fardu, soft pertama. Solat sunat je yang berbeza-beza tempat. Baik, itu dia satu pencerahan dan mudah-mudahan semua dah faham. Sebenarnya banyak lagi saya nak tanya ni. Lain kalilah ataupun doktor boleh kongsikanlah pelbagai jawapan ataupun persoalan daripada anda semua di laman sosial doktor sendiri, insya-Allah. Baiklah doktor, untuk memurnikan program kita pada hari ini, doa daripada Al-Fadhil. Subhanallah, dah penghujung dah. Penghujung dah doktor. Allah cepat betul. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Ya Allah, kepada Engkau saja kami meminta, ya Allah, kepada Engkau kami bersandar. Tiada tempat yang kami layak untuk meminta melainkan kepada Engkau, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, tunjuklah kami jalan kebenaran-Mu. Matikanlah kami dalam kebaikan. Jauhkanlah kami daripada fitnah. Jauhkanlah kami daripada azab kubur. Jauhkanlah kami daripada siksaan neraka. Jauhkanlah kami daripada fitnah Masihid Dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami dunia dan juga akhirat. Basahkanlah lidah kami supaya kami sentiasa menyebut nama-Mu, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Permudahkanlah tubuh badan kami untuk mengerjakan amal ibadat. Ikhlaskanlah hati kami untuk kami melakukan semuanya kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Hadi Muhammad Zahlan kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Insya-Allah kita akan bersama lagi pada masa depan doktor ya. Seronok pula, rasa macam banyak lagi yang doktor kena kongsikan, tapi mudah-mudahan apa yang dapat dikongsikan ini bermanfaat untuk semua. Baiklah, para penonton sekalian, as-salatu ibaduddin. Solat itu tiang agama. Jadi pasakkanlah agama kita ini, kuatkanlah ia dengan tiang yang mana kita sendiri pun yakin dengan tiang yang kita bina itu. Jadikanlah solat itu solat terbaik buat kita semua. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.